Assalamualaikum dan selamat pagi. Hai murid-murid. Hari ini kita teruskan pelajaran kita ya untuk mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 3 Erat dan 3 Setia bertarikh 24 Februari 2021. Hari ini hari Rabu. Ya, kita akan mempelajari simpulan bahasa. Sebenarnya kita ada dua tajuk, tapi tajuk yang pertama ialah simpulan bahasa ya. Kita belajar simpulan bahasa terlebih dahulu. Baik. Sebelum kita teruskan, cikgu terangkan dulu apa objektif pembelajaran kita pada hari ini. Pada akhir pembelajaran, murid berupaya untuk melengkapkan 4 daripada 6 ayat dengan simpulan bahasa yang betul. Manakala kriteria kejayaan ialah murid dianggap berjaya apabila dapat memahami maksud simpulan bahasa serta melengkapkan ayat dengan simpulan bahasa. Baik, sebelum kita pergi lebih jauh, kita lihat dahulu apa yang dimaksudkan dengan simpulan bahasa. Simpulan bahasa ialah perkataan yang terdiri daripada dua perkataan atau lebih. Simpulan bahasa mempunyai maksud yang berbeza daripada makna perkataan yang membentuk kata tersebut. Okey, kita lihat contoh ya. Okey, katakan kita ada simpulan bahasa iaitu kaki bangku. Okey, kaki bangku ini adalah satu contoh simpulan bahasa ya. Maksudnya pula ialah tidak tahu bermain bola sepak. Jika kita nak menggunakan kaki bangku ni, simpulan bahasa ini dalam ayat, kita kata sebagai contoh, Ali seorang kaki bangku. Jadi bermaksud Ali adalah seorang yang tidak tahu bermain bola sepak. Bukan dia membawa maksud kata kaki Ali itu ialah seperti kaki bangku. Tidak ya, kaki bangku kan kayu. Jadi bukan itu maksud dia. Ya, jadi bila kita lihat kembali kepada makna simpulan bahasa tadi, kan kita dah tahu simpulan bahasa itu mempunyai maksud yang berbeza daripada makna perkataan yang membentuk simpulan bahasa itu. Jadi maksudnya di sini kaki bangku itu tidak tahu bermain bola, ya, bola sepak. Okey. Contoh yang kedua, banyak mulut. Okey, apa maksud banyak mulut? Okey, simpulan bahasa banyak mulut ini membawa maksud suka bercakap banyak. Kalau kita beri satu contoh ayat ya, Aminah seorang yang banyak mulut. Maksud dia Aminah ini suka bercakap banyak, bukan mulut dia ada banyak. Faham tu? Setiap orang ada satu saja mulut kan. Jadi bukan mulut dia yang ada banyak. Dia bermaksud dia suka bercakap banyak. Itulah yang dimaksudkan tadi. Simpulan bahasa ni maksud dia tak sama dengan maksud perkataan yang membentuk simpulan bahasa tu ya, tak sama, dia lain maksud dia. Inilah yang kita katakan simpulan bahasa. Baik, kita teruskan. Baik, cikgu terus rujuk kepada latihan ya, muka surat 4 dalam buku aktiviti jilid 1. Ya, di sini awak diminta melengkapkan teks dengan simpulan bahasa yang betul. Okey, kalau kita perhatikan, okey, di sini ya. Sekejap. Okey, di sini. Di bahagian kanan gambar ni ada 6 simpulan bahasa ya. Okey, jadi awak akan gunakan ke-6 simpulan bahasa ini untuk melengkapkan teks di bawah ini, cerita di sini. Ya, cerita ini berdasarkan gambar lah. Jadi sebelum kita boleh melengkapkan cerita ini dengan simpulan bahasa, kita mesti tahu dulu maksud setiap simpulan bahasa yang ada di sini. Jadi di sini cikgu akan berikan maksud setiap simpulan bahasa. Jadi nanti murid-murid cikgu bolehlah gunakan simpulan bahasa ini untuk melengkapkan teks ini ya. Baik, kita lihat dahulu simpulan bahasa yang pertama iaitu isi hati. Ini yang pertama, isi hati. Apa maksud isi hati? Okey, isi hati ni bermaksud sesuatu yang terfikir dalam hati. Ya, kadang-kadang kita tidak meluahkan apa yang ada dalam hati kita kan, tapi
kita sahaja yang tahu apa yang dalam hati kita. Itulah yang kita maksudkan isi hati, ada dalam hati, yang terfikir dalam hati kita. Ya, orang lain tak tahu jika kita tidak beritahu. Itulah dimaksudkan isi hati. Baik, seterusnya yang kedua, cakap besar. Okay, apa maksud cakap besar? Cakap besar ni meninggi diri ataupun dalam bahasa yang lebih mudah kita biasa sebut berlagak, ya. Berlagak. Okey, seterusnya ayam tambatan. Apa yang dimaksudkan dengan ayam tambatan? Dia bukan memberi maksud ayam, ya. Tapi dia memberi maksud orang yang banyak pengalaman dan menjadi harapan. Biasanya simpulan bahasa ini kita gunakan biasanya dalam pasukan permainan lah. Ya, seseorang yang banyak pengalaman dan menjadi harapan dalam sesuatu pasukan tu. Okey, seterusnya yang keempat, ada hati. Apa maksud ada hati? Ada hati maksud keinginan. Mempunyai keinginan, kemahuan. Itu kata lain lah. Okey, baik. Seterusnya kita teruskan ambil berat. Okey, apa maksud ambil berat? Ambil berat ni biasa dah kita gunakan. Mungkin ada antara murid-murid cikgu yang tahu maksud simpulan bahasa ambil berat, ya, iaitu memberi perhatian, ya. Alright. Okey, seterusnya yang terakhir di sini ialah tanda mata. Ya, simpulan bahasa tanda mata membawa maksud barang atau hadiah sebagai ingatan. Okey, sekarang murid-murid dah faham kan maksud setiap simpulan bahasa ni. Jadi nanti bolehlah lengkapkan teks ini, ya, muka surat 4. Jangan lupa dalam buku aktiviti jilid 1 muka surat 4, cikgu nak murid-murid lengkapkan teks ini sebagai tugasan untuk tajuk simpulan bahasa, ya. Sangat mudah. Boleh rujuk semula video ini nanti jika lupa maksud simpulan bahasa yang kita pelajari. Baik. Ini kita pergi kepada tajuk yang kedua untuk hari ini, iaitu kata nama am dan kata nama khas. Okey, tajuk ini sebenarnya kita dah belajar daripada tahun 1 dah kan. Okey, tahun 2 pun kita belajar dan sekarang di tahun 3. Cikgu percaya sedikit sebanyak murid-murid dah faham apa dia kata nama am dan apa dia kata nama khas. Baik. Sebelum kita pergi lebih lanjut, kita lihat semula apa yang dimaksudkan dengan kata nama am. Mungkin ada yang terlupa kan? Okey, baik, kita lihat. Kata nama am merujuk benda, manusia, tempat dan haiwan secara umum. Ya, secara umum. Okey. Seterusnya kata nama khas. Apa pula kata nama khas? Okey, kata nama khas merujuk benda, manusia, tempat dan haiwan secara khusus. Ya. Jadi yang kata nama am tadi secara umum, manakala kata nama khas adalah secara khusus. Jadi apa ya umum dan khusus ni? Mungkin ada yang tak faham. Okey, tak apa. Kita lihat. Ya. Okey, sebelum tu ada satu lagi di bawah tu, ya. Huruf besar, huruf pertama kata nama khas ditulis dengan huruf besar. Itu mesti ingat. Ya, ini penting. Huruf pertama kata nama khas ditulis dengan huruf besar. Tak kiralah kata nama khas di permulaan ayat ke, di tengah ayat ke, di hujung ayat ke, asalkan dia kata nama khas, permulaan dia mesti menggunakan huruf besar. Okey, sekarang kita teruskan untuk pemahaman yang lebih lanjut. Okey, ini dia kata nama am dan kata nama khas. Cikgu masukkan dalam jadual untuk memudahkan pemahaman murid-murid cikgu. Baik, jika kita lihat di sebelah kiri ni, tadi kita kata nama am dan kata nama khas tu merujuk kepada manusia, haiwan, tempat, benda kan. Jadi kata nama am ni dia merujuk secara umum. Manakala kata nama khas ini secara khusus. Okey, kita lihat satu contoh. Okey, manusia. Okey, dalam kategori manusia, guru itu adalah kata nama am. Ya, kata nama am. Contohlah cikgu beri satu contoh yang mudah. Awak pergi ke bilik guru, awak ketuk pintu bilik guru dan awak masuk, awak kata nak jumpa guru. Dalam bilik guru tu ada ramai guru kan? Jadi
Guru yang mana? Itu awak memberi apa kata orang secara saja, secara umum. Kita tak tahu siapa guru yang awak nak jumpa. Okey, sepatutnya awak beritahu saya ingin berjumpa dengan Cikgu Afiq sebagai contoh ataupun Cikgu Hamdan. Jadi inilah yang kita katakan kata nama khas. Khas untuk guru itu Cikgu Afiq nama dia ataupun Cikgu Hamdan ataupun cikgu-cikgu lain lah. Kalau awak hanya sebut guru, ia secara umum sahaja. Terlalu ramai guru. Jadi untuk secara khususnya kita sebut nama guru tersebut. Cikgu Afiq, Cikgu Hamdan. Jadi cuba perhatikan Cikgu Afiq. Permulaannya C huruf besar dan A huruf besar kerana kata nama khas. Ini pun sama. Cikgu C huruf besar dan Hamdan H huruf besar juga. Kata nama khas. Okey. Jika kata nama kita tidak mulakan dengan huruf besar. Ya. Huruf kecil sahaja. Kecuali dia berada di permulaan ayat. Okey. Kalau di permulaan ayat, semua perkataan akan mula dengan huruf besar. Ya. Baik, kita lihat contoh seterusnya manusia juga kata nama doktor. Ada ramai doktor ya. Jadi kalau nak khusus kepada seseorang doktor itu contoh Doktor Raju dan nama-nama lain lah ya, kata nama khas. Jangan lupa mesti dimulakan dengan huruf besar. Depannya mesti bermula dengan huruf besar. Doktor D besar, R Raju besar juga. Okey, itu contoh manusia. Okey, nanti awak boleh baca yang seterusnya. Okey, kalau haiwan pula bagaimana? Okey, haiwan. Kata nama kucing. Kucing ini adalah kata nama bagi haiwan. Anjing, ayam, katak, itik. Iaitu kata nama Ya, kalau kata kita ada bela kucing, anjing ya. Kita bela beberapa ekor. Jadi kita berikan nama khas untuk kucing kita. Di sini kita ada si tompok. Kalau ada 2 ekor mungkin lagi seekor kita boleh berikan nama si comel. Jadi kita tahulah kucing kita ada 2 ekor dan seekor namanya si tompok dan seekor lagi si comel sebagai contoh. Itu kata nama khas ya. Mesti mula huruf besar ya. Tengok sini. Okey, sama juga dengan haiwan-haiwan yang lain. Ya, dia ada kata nama dan kata nama khas. Okey, bagaimana pula dengan tempat? Tempat pun sama. Negara. Di dunia ni ada banyak negara. Okey, jadi setiap negara tu ada kata nama khasnya. Malaysia contohnya. Ya, apa lagi? Thailand, Australia, ada banyak negara. Ini adalah kata nama khas. Okey, negeri. Okey, untuk kata nama negeri, bandar, tasik. Dan ada kata nama khas untuk tempat-tempat itu juga. Baik, seterusnya yang terakhir di bawah ni kita ada benda. Okey, kereta. Terlalu banyak kereta yang ada. Ya. Jadi setiap kereta itu ada kata nama khas dia. Contoh, Proton Saga. Ataupun Honda, Toyota dan banyak lagi ya. Okey, sama juga dengan benda-benda yang lain. Buku, bangunan, sekolah. Sekolah. Kita ada banyak sekolah ya. Jadi salah satunya ialah SK2 Simpang 5 sekolah kita. Jadi ini adalah kata nama khas. Hanya ada satu saja sekolah SK2 Simpang 5. Ya, khusus ya, kata nama khas tu ialah khusus dan sekolah itu secara umum ya, ada banyak sekolah. Okey, boleh faham ya murid-murid? Ya, daripada jadual ini cikgu harap murid-murid lebih jelaslah pemahaman murid-murid lebih apa kata orang? Lebih jelaslah tentang kata nama dan kata nama khas. Okey, baik. Baik, sekarang masa untuk tugasan ya, latihan untuk kata nama dan juga kata nama khas. Baik,
Ini ialah latihan dalam buku aktiviti jilid 1 juga, muka surat 5 ya. Tadi simpulan bahasa muka surat 4, seterusnya awak sambung muka surat 5. Okey, muka surat ini ya awak perlu kenal pasti kata nama am dalam gambar, kemudian bina ayat menggunakan kata nama am tersebut. Okey, ada banyak kata nama am dalam gambar ni ya. Okey, sebagai contohnya cikgu beri satu. Dalam yang cikgu bulatkan tu. Kata nama am untuk orang. Siapa tu? Ya, mungkin kita kata abang. Ya, abang tu adalah satu kata nama am. Ya, kalau kita beri nama pada abang ini, contoh Syafiq ataupun Aiman, itu dah jadi kata nama khas. Tapi untuk latihan ini gunakan kata nama am sahaja. Jadi mungkin yang kita bulatkan itu adalah abang. Jadi awak boleh buat ayat tentang abang. Okey, cikgu beri satu contoh. Abang sedang menabur biji benih di atas batas. Itu contoh ayat yang cikgu beri. Maksud dia, awak kenal pasti dulu kata nama am. Kemudian awak buat ayat. 5 sahaja kata nama am. Dalam gambar ni ada banyak sebenarnya. Tapi awak kenal pasti 5 je. Kemudian buat ayat menggunakan kata nama am tersebut. Okey, cikgu beri contoh lagi. Okey, mungkin ini yang cikgu bulatkan ni siapa? Mungkin ibu, mungkin kakak. Kemudian awak boleh guna kata nama am tu buat ayat yang kedua. Ya, boleh faham ya? Tengok apa yang dilakukan oleh ibu. Jadi buatlah ayat. Okey, kemudian mungkin awak pilih yang ini boleh juga adik, mungkin adik ataupun ayah. Jadi awak boleh pilih. Ya, kalau manusia, kata nama manusia tadi, abang ke, kakak, ibu, adik ataupun ayah. Boleh pilih dan buatkan ayat. Ya, berdasarkan gambar. Kalau selain daripada manusia, kita ada apa? Kita ada benda juga kan? Mungkin basikal. Kalau awak pilih kata nama am basikal, awak kenal pasti kata nama am tu basikal di situ, awak boleh gunakan dan buat ayat mengenai basikal itu. Okey, ataupun benda lain. Mungkin kereta sorong ataupun cangkul. Terpulang kan yang cikgu cakap tadi, awak kenal pasti sahaja 5 kata nama am dan buatkan ayat. Ya, ada banyak kata nama am. Itu tadi kata nama am yang merujuk pada orang, ya, benda ataupun haiwan. Kita ada satu haiwan di situ. Ya, boleh juga. Okey? Kalau awak perhatikan, ada lagi haiwan lain sebenarnya di situ ya. Okey, jadi nanti awak boleh pilih. Senang saja. Itu tugasan untuk muka surat 5 ya. Baik. Seterusnya tugasan untuk muka surat yang ke-6. Okey, tadi adalah berkaitan kata nama am. Ini pula kata nama khas. Lihat arahan dia. Lengkapkan ayat dengan kata nama khas yang betul. Tajuknya bersia-sia di Melaka. Tengok kata nama khas semua ada dalam pensel di atas ni ya. Semua kata nama khas ni ditulis dengan huruf besar pada permulaan dia. Proton perdana, P besar, P besar. Jalan kota, J besar, K besar. Museum Melaka, M besar, M besar. Jadi nanti apabila awak baca saja teks ini, ya, awak perlu lengkapkan ya teks ini dengan memilih kata nama khas di atas ni, masukkan dalam tempat kosong yang disediakan ya. Okey, baik. Sebenarnya sangat mudah kerana telah diberi gambar pun di sebelah tempat kosong itu telah diletakkan gambar. Jadi mudah untuk awak. Tapi yang penting ya, cikgu nak ingatkan, pastikan kata nama khas tu ditulis dengan huruf besar untuk huruf yang pertama bagi perkataan-perkataannya. Cikgu dah terangkan tadi ya. Senang saja. Baik. Jadi itu sahaja untuk hari ini ya. Ingat ya murid-murid, kita ada 2
kemahiran yang kita pelajari pada hari ini, iaitu yang pertama kita belajar tentang simpulan bahasa, dan yang kedua ialah kata nama am dan kata nama khas. Jadi latihannya ada 3 muka surat. Ya, muka surat 4, muka surat 5 dan muka surat 6 dalam buku aktiviti jilid 1. Jadi kalau tak faham, boleh ulang semula video ni. Ya, jadi itu sahaja daripada cikgu untuk kali ini. Assalamualaikum dan jumpa lagi.